Assalamualaikum dan salam sejahtera sahabat-sahabat semua. Bertemu kita di channel Project 62, di mana channel Project 62 akan memaparkan tips penjagaan kereta, senggaraan kereta dan perbaikan kereta skala sederhana, di mana sahabat semua boleh buat perbaikan kereta sendiri di rumah tanpa perlu hantar ke kedai. Untuk senggaraan kereta, penjagaan kereta dan perbaikan kereta, sahabat semua boleh tengok balik video saya yang saya post sebelum ni. Link ada saya tulis di description dekat bawah. Okey, boleh tengok dalam playlist tu. Alright, untuk topik video pada kali ini saya nak bercerita tentang timing bell. Apakah timing bell? Apakah fungsi timing bell? Kenapa kita perlu tukar timing bell tepat pada masanya? Dan apakah kesan-kesan yang terjadi apabila timing bell putus? Okey, penting Alright, tak nak berlama-lama. Okey, sebelum kita pergi kepada kesan dan sebagainya, kita perlu tahu dulu apakah timing bell dan apakah fungsi timing bell. Alright. Timing bell adalah satu komponen enjin yang boleh dikatakan komponen yang paling utama di dalam sesebuah enjin. Fungsi utama timing bell adalah untuk menggerakkan komponen-komponen pada bahagian atas enjin, terutamanya camshaft, agar seiringan dengan pergerakan crankshaft yang berada di bahagian bawah enjin. Binaan asas enjin terbahagi kepada dua bahagian. Bahagian atas dipanggil silinder head dan di bahagian bawah dipanggil silinder block. Kedua-dua bahagian ini menyatu menjadi satu unit dan pergerakan komponen dalaman kedua-duanya terpisah di antara satu sama lain, dan timing bell lah yang menghubungkan pergerakan komponen di antara block dan head agar bergerak seiringan. Dan kenapa kita perlu tukar timing bell tepat pada masa dia? Okey, berbalik pada topik kita tadi, kenapa kita mesti tukar timing bell tepat pada masa dia? Saya rasa wajar untuk saya ceritakan kepada sahabat semua tentang timing bell yang bekerja terlalu kuat di dalam enjin tanpa kita sedari. Saya ambil contoh apabila kita hidupkan enjin, meter RPM yang terpapar pada dashboard pada angka 1. Okey, 1 RPM. RPM ni revolution per minute. Hakikat sebenar 1 RPM yang terpapar pada dashboard kereta kita tu adalah 1 kali 1000 R per minit. Okey, revolution per minute. Ianya bermaksud enjin menghasilkan 1000 putaran lengkap dalam masa 1 minit, iaitu 60 saat. Jadi berapa kali putaran untuk 1 saat? 1000 kali dibahagikan dengan 60 saat bersamaan dengan 16 putaran. Jika timing bell putus masa enjin dihidupkan, kitaran tersebut akan jadi tidak betul. Sepatutnya apabila intake valve terbuka, piston akan turun ke bawah untuk menyedut masuk campuran bahan api. Disebabkan timing bell putus, boleh jadi semasa intake valve terbuka, piston naik ke atas. Apabila ia berlanggar, sudah pasti valve dan piston boleh patah, retak ataupun hancur disebabkan kelajuan yang sangat tinggi. Jika hal ini terjadi, enjin anda akan sepenuhnya tidak berfungsi. Pada video sebelum ni saya ada upload satu video berkenaan enjin no compression. Enjin no compression ni adalah disebabkan oleh timing bell yang bermasalah. Anda semua boleh tengok balik. Saya ada tulis link di description dekat bawah. Boleh klik link tu dan tengok balik apakah yang berlaku apabila timing bell putus. Apakah kesan daripada timing bell putus dan apakah penyebab yang menyumbang kepada timing bell putus? Seperti yang saya ceritakan sebelum ni, timing bell untuk memastikan kesinambungan pergerakan komponen-komponen enjin. Sekiranya tidak ditukar apabila sudah mencapai jangka hayat yang ditetapkan, maka anda telah meletakkan kenderaan anda di dalam keadaan risiko. Kebiasaannya, penyebab utama timing bell putus adalah kerana ianya terus digunakan walaupun telah melebihi jangka hayat dan expired date yang tertentu. Sekiranya komponen ini diguna pakai sehingga melebihi jangka hayat yang disyorkan, beberapa tanda-tanda kegagalan fungsi akan berlaku seperti timing bell putus, tooth wear dan back crack. Kegagalan fungsi timing bell akan memberi kesan kerosakan yang besar kepada enjin. Kebiasaannya, dalam kebanyakan situasi ianya akan menyebabkan masalah valve enjin menjadi patah ataupun bengkok.
Gejala timing belt bermasalah adalah agak sukar untuk diramalkan dengan penglihatan maupun pendengaran. Kesimpulannya, anda harus menukar timing belt bila sudah sampai pada jangka masa yang ditetapkan. Ada kereta yang menetapkan 80 ke 100 ribu, ada yang meletakkan 60 ribu ke 100 ribu, ada yang 60 ke 80. Bergantung kepada jenis kenderaan yang anda miliki. Okey, nak lebih tepat, boleh rujuk di buku panduan yang telah disediakan. Okey. Saya rasa setakat itu saja perkongsian saya yang serba ringkas tentang timing belt. Semoga bermanfaat untuk sahabat semua. Jangan lupa untuk subscribe, like dan share kepada sahabat kita yang lain. Semoga berjumpa lagi di next video. Assalamualaikum dan terima kasih.